Okay, Assalamualaikum and good afternoon all. Can you guys? Good afternoon, sir. Alright, thank you. Waalaikumsalam. Okay, so I'm hoping that everyone is okay with the VSC, Visual Studio Code. Okay, in case if there are any of you still having problem with the installation, you cannot run the Hello World programs yet, please tell me. I will help you on the Visual Studio Code. Okay. Alright, so basically the reason why I want you all to install VSC is even though we have already are comfortable with the usage of Dev C++, but for our mini project later on, you will be designing a project which requires you to use Arduino. So you have to use Visual Studio Code lah supaya kita boleh burn kita punya program ke dalam Arduino tu. Okay, baik, itu lama lagi lah. Itu dalam after week 10 lah macam tu. So we have to finish our syllabus first lah. Okay, so that is for the installation of the VSC. Okay. Alright, and then for today's session, we will continue with our second last topic for C programs. Moment ya. Kat kanan dia tak ada. Alright, so lecture 5 for our subject which is known as the array. Kita belum masuk lagi kan pasal array ni guys? Belum, saya rasa belum lagi. Betul ke? Ke dah belajar? Guys? Anybody? Belum kan? Okay. Okay, so this topic named as array, so we will look into it. What is array is all about and how to use them lah. So as an introduction, imagine if we are having a problem that requires us to read, process and print a large number of integers. Okay, so you nak print number yang banyak lah. So we must also keep the integers in memory for the duration of the program. Of course, kita kena declare kan integer yang kita nak pakai tu. So to process large amounts of data, we need a powerful data structure which is known as the array. So an array is a collection of elements of the same data type. So itu adalah array. Collection of elements of the same data type. So we'll be having elements which we stored in the same variables. Okay, but we differentiate them between them by the name of the index lah, number index nanti kita akan tengok lah. Alright, but they have to be in the same data type. Means that if you are installing integer in there, say only integer will be accepted to be stored there lah. Since an array is a sequence collection, so we can refer to the elements in the array as the first element, the second element, and so forth until we get to the last element. Alright, so the concept of array is an ordinary variable which can only contain a single value. So an array is a variable that contains a collection of values of the same type. So these values are stored in a sequential location. So example here. Aduh, saya problem betul lah taskbar ni. Okay. Alright, so this is an array and the name of this array is numbers. Okay, nama array itu adalah numbers. So we have two ways of accessing the data. Data yang ada dekat dalam ni ada dua cara kita boleh access. First one is by using the subscript form. Second one is by the index. So example here for subscripts, kita gunakan numbers and then zero lah subscript, tulisan kecil kat bawah ni. Okay, number 0 up until numbers, whatever the largest numbers that you have declared lah. Ada berapa
elemen yang you boleh store dekat dalam ni. So here you start from 0, you end at 19, so you ada 20 elemen lah. Or you can use the index form. Index form macam ni lah, numbers, open square bracket, 0, close square bracket, and then up until the largest number you have declared. Okay, so dua cara. So normally I would use the index type lah. This is much more, call it lebih practical dan lebih banyak orang pakai menggunakan index. Okay, so the terms of array where a single value in an array is called element. So each of these numbers here, 23, 45, 12, semua ni adalah element. So an index or a subscript, so yang tadi itulah index yang dalam ni kan, is a reference of an element. So if you want to call number 95, we have to call it by scores 4. Okay, menggunakan index lah. So yang ni tadi, index kan. Okay, so scores 4, then we will get 95. Kalau kita guna score 7, then the number that will be printed out is 34. Okay, so it is an integer number and index 0 refers to the first element. So always start with index 0. Okay, so here you have index 0 up until index 8. So you have 9 elements lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 elemen. Okay, so the name of the array is scores. Nama array adalah score. Jumlah elemen dia ada 9 dan ini adalah elemen-elemen dia berdasarkan pada kedudukan indeks dia lah. So that is what array is all about lah. Okay, this diagram really explain throughoutly regarding what is an array. So to use an array, there are two things to do when using array. The first one, the declaration and the definition of array. The second one is to access the elements of array. Why we need to access the element of array? First, to put new values or to get the values. Sama ada kita nak masukkan nilai baru ataupun kita nak ambil bacaan nilai yang ada dekat dalam array tersebut. Okay, so we look into the first one lah, declaring and defining of arrays. Since an array is a variable, so it must be declared and defined before it can be used. So dia sama. Array ni memang variable, cuma array ni adalah variable yang kita boleh store banyak data dekat dalam dia. Sebab kita jadikan dia, storekan dia dalam bentuk elemen lah. So the declaration and the definition tells the compiler what is the name of the array, and then the data type to each element to be stored in each element, and what is the number of elements in an array. So the syntax is the data type space what is the variable name, and then open square bracket and close square bracket, where n is the number of element. Okay, so data type, variable name, number of element. So kalau you tengok dia punya syntax ni sama macam kita declare variable. Integer age, integer salary, float salary, macam tu. Cuma you tambah dekat belakang ni open and close square, dekat dalam ni jumlah array dia, berapa elemen, ada berapa slot you nak masukkan. So the declaration and the definition tells the compiler the name of the array, the type of each element, and the number of elements size in the array. Alright, so all arrays in C start with index 0. So itu standard. Dia akan start from index kosong. Jangan start dari 1. You akan dapat salah. Index of last element in array of size is always n-1. Okay, so maksudnya, let's say n ni tadi adalah jumlah number of element. You letak 10. Okay, so katakan you bagi integer numbers dalam kurungan ni 10. So the number index dia yang paling tinggi dia akan jadi 10 tolak 1, iaitu 9. The reason why, sebab we start from 0. Okay, when we start from 0, the last element should be n-1 lah. So accessing elements beyond the boundaries will cause an index out of bound runtime error.
Okay, so what does this mean? If you have 10 elements, okay, so macam ni lah kita bagi contoh. Okay, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni ada 9 We have 9 elements, scores 0 until scores 8. Alright, but you are trying to access scores 9. Okay, so sebenarnya scores 9 tak ada. Even though we have 9 element, but we start from 0, so the index number will finish at 8. You are trying to access number 83, but you accidentally terletak dekat dalam ni skor 9. So bila you letak skor 9, you nak access nombor 83, dia akan jadi runtime error. The reason why, because there are no index number 9. Tak ada pun dekat dalam variable array ni tadi. So that is what it means by accessing elements beyond the boundaries ni lah. Nombor yang tak ada dekat dalam range yang kita dah set. So index usually used as counter variables in loops. So that is what normally index was being used lah. Declaring and defining arrays. So example here, integer scores 9. So kalau you buang 9 nombor 9 dengan dia punya open and close curly bracket ni, dia jadi macam declaration variable biasalah, integer scores kan, you dah biasa buat dah. Cuma untuk array you kena tambah dia punya jumlah elemen. So integer is the type of each element, data type dia integer, round number, nombor bulat. Scores is the name of the array, 9 is the number of elements. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the name of the array is scores. And then if you want to access the value, nak dapatkan nilai ataupun nak accesskan nilai baru ke dalam array elemen-elemen ni, you kena guna nombor index dia lah. So katakan you nak masuk nombor, you nak dapatkan apakah data yang distorekan dekat dalam elemen yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. So you nak access data dia, you kena type scores 4, bukan scores 5. Okay, so that is how it works lah. Character name 10, so data type is character. The name of this array is name and it has 10 elements. Okay, so ada 10 kotak. Index starts from 0 and it will end at 9, and the name of this array is name. Float GPA 40. Okay, so data type float, name of array is GPA, alright, and then the number of element 40. So maksudnya ada 40 kotak lah. Sini dia tak boleh lah nak logis 40 kat ni sebab dia terlalu panjang. So dia letak titik-titik ni. But sebenarnya if you declare like this, means that you can install 40 floating numbers into arrays of GPA. You boleh store 40 number. Okay, so that is why tadi kita tengok dia punya introduction. If we are facing a problem that requires us to read, process and print a large number of integers, and we also have to save them in a memory, to keep them in a memory. Okay, so that is the reason why we are using array lah. If we are using 1 or 2 numbers, then it is okay, kita boleh guna variable, 1, 2 variable tukar nama sahaja. Tapi kalau dah banyak sangat, then array is a very good way to make sure that you punya program tu tersusun lah, kemas. Okay. Alright, so sini ada contoh dia lah, macam mana nak declare dia. Alright, the name of the array sama macam you declare variable, cuma tambah dia punya number of elements. Okay, basic initialization here. Integer numbers 5. Equivalent to open curly bracket 3, 7, 12, 24, 45, close curly bracket, semicolon. Okay, so what happens here? You declare an array with the name of numbers, which only integer data type accepted and the number of element is 5. So what are the elements are 3, 7, 12, 24 and 45. So these numbers will be stored accordingly to its position lah. Maksudnya 3 first, so dia akan jadi elemen yang pertama, iaitu number 0.
numbers 1, numbers 2, numbers 3, numbers 4. Dia akan ikut turutan. Okay, so that is the standard initialization. So I would suggest for us to use the declaration of this basic initialization punya type. We have the initialization without size, integer, number, and then just open and close square bracket. And then you letak the same number. So the compiler will still store all the numbers, just that the number of the element is not being set up lah. So maksudnya kalau kita tak ni 3, 7, 12, 24, 45, so dia akan store setiap satu mengikut turutan. So we have 5 as well. Let's say saya tambah lagi satu nombor belakang ni, 57, so dia akan store 57 after 45. So dia tak ada restriction on the number of element. Okay, but this is not practical for us lah, sebab we are learning on how to use the array. So I would suggest the first one, kita pakai yang ni. Partial initialization, okay, integer numbers with number of element of 5, but you only declared 3 and 7 as the number. So 3 will become the first element, 7 will become the second element, and the other 3 will be filled by 0. So the rest are filled with 0. Kalau 5, kalau you letak 10, so tambah lagi 5 kosong dekat belakang ni. Okay, integer lots of number 1000 where n is open and close curly bracket of 0. So maksudnya dekat sini dia punya name of the array is lots of numbers of data type integer, and you have 1000 element of 0. So dia ada 1000 element of zeros. Okay, so ada 1000 kosong yang distorekan dekat setiap satu elemen ni. Okay, but please use the first one. Okay, this is what we are, this is what we should use lah. Kalau bagi saya, this is the best one lah. Okay, ini not your level again, not our level yet lah sebenarnya untuk pakai macam tu kan. Means that kalau kita pakai macam ni, macam kita macam powernya aku macam tu lah. Even myself pun saya tak suka pakai macam ni. Alright. And then that is for declaring and defining. Second one tadi, this one. Okay. Declaring and definition dah. Accessing element pula kita tengok. Accessing element in arrays. So we use an index to access an element from an array. Okay, sebab tu kita memang kena pakai yang open square dengan close bracket tadi, sebab kita guna number index. The index must be in a valid range. So the following example would be an error, which means the runtime error tadi. Array A has only 2 elements, but we try to access the third elements which does not exist. Okay, so integer A2. So data type integer, nombor bulat sahaja diterima. Nama array adalah A dan dia ada 2 elemen. And then dekat bawah ni saya letak A2 sama dengan 100. So this line would be an error. Why? Of course kita ada 2 elemen, means that kita ada A0 dan A1 sahaja. Kita tak ada A2 sebab A2 ni adalah elemen yang ketiga. Okay, whereas kita hanya ada 2 elemen. So sekarang ni saya nak masukkan A3 jadi 100. So dia akan jadi error lah. Sebab saya declare dia 2 elemen, tapi elemen yang ketiga saya nak masukkan nilai. So to make sure that this line would not be an error, either saya tukar ini menjadi 3 atau lebih. Okay, so integer A3 or above, or I change this number to 0 or 1. Itu saja. Then this should not be an error anymore. Okay. So we access an element of 2 purposes, iaitu tadi untuk assign a new value into it atau to get its current value. Okay, example. Assigning values into element. Assigning a new value into the second element of array A. So integer A without the number of element. Tapi bila kita tengok sini, kita tahu ada 4 elemen lah, 1, 3, 5, 7.
Now I am assigning a new value to the second element, A1 equivalent to 100. So sekarang ni, bila saya letak je line yang kedua ni, apakah nilai terbaru dekat dalam ni? Anybody? Any idea? Ada siapa-siapa tahu tak? Siapa-siapa nak cuba? Apa akan jadi nilai dekat dalam ni? Integer A, yang ni dalam ni 4 boleh lah. Saya letak 4. Integer A 4, equivalent to 1357. Lepas tu saya assignkan A1 equivalent to 100. So berapa dekat dalam ni sekarang? Can somebody try? Tak apa, salah tak apa, don't worry. At least you know how to understand them. That is the main purpose. Ada ke? Tak ada siapa-siapa nak try pun? Oh guys. Jom cubalah. Apa akan jadi dekat sini sekarang bila saya letak A1 sama dengan 100? Jadi error je. Tak? Macam mana Zal? Jadi error. Ha? Ya, so integer declare A1. A1 sama dengan 1. Kalau 1357. 3 tu 300. Tapi seran Salah. dapat A1 sama dengan 100. Ha. Macam mana? Tak apalah, saya takut you keluar. Saya letak sini lah 4, okey? Sebab ada 1, 2, 3, 4 elemen. Integer A 4 elemen. Sekarang saya kata saya nak ganti A1 jadi 100. So apa jadi dekat dalam ni? No, dia takkan jadi error. Dia akan jadi 100 angka. Maksudnya? 100 angka 100 kotak je. Kan? 100, 700. Ha? 100, 700? Tak tahu rasa. Saya dah 100 je semua rasa. Salah. Anybody else? Cuba. Tak apa, salah tak apa. Try. That is good. Saya A1. Dekat 1 tu ada 100. Satu ni 100. 100 sir. Macam mana jadi 100 macam tu? Tak sir. 357 buang sir. 100. Dia 57 buang. Yang ni buang, ni jadi 100. Salah. Okay, ya. Sorry. Ah, Salah. satu dia punya nilai dia 100. Nilai 1 ni jadi 100. Ah, Yang ni macam tu. macam tu. Salah. Salah. Setiap tu kali 100. Salah. Salah juga. Aduh baik. Ha. dia declare satu lagi A, integer A kot sir. Tak. Dia akan dia A5 begini. sir. Dia akan ubah nilai dekat dalam ni. Tapi nilai mana yang dia akan ubah? Satu lah. Yang Nilai 7 sir. A5 sir. Nilai 7 dia akan tukar jadi sampai 100. 7 ni jadi 100. Salah. Dia akan tukar yang satu lah. Yang satu, yang ni. Ha. Salah. 357. 3 jadi Betul try and error dulu ni sir. 300. Salah. Betul try and error. Dia jadi anu sir. A5 sir. Apa? Dia akan jadi Okey. 100. Tak tahu. Tak tahu. Okey. Sekarang ni saya tunjuk Satu ni A berapa? 1. Saya highlight A1. Okey, 1 ni A1. A1 ni A berapa? Kosong. Kosong eh. A berapa? Kosong. Tiga. Kosong. Satu. 1. A1. 5 A berapa? Dua. A2. 7 A berapa? 3. Dan seterusnya. A3. Okey. So sekarang ni dia cakap A1 jadikan 100. So macam mana? Ni jadi kosong. 3 tu jadi 100 lah. 3 tu jadi 100. Macam Faham tu tak? lah. Okay, Ha? okay. Faham. Oh, faham. Oh, dia kiraannya kosong Oh, satu. dia start dari kosong sir. Yes. Okay. Itu memang biasa standard misconception from student. Dia ingat yang first ni A1, sebenarnya ini A0.
Okay, remember that. Yang ni saya dah tunjuk dekat sini. Macam ni, score 0. First element always number 0. Score 0. First element, okay, nombor 23 ni adalah indeks yang kosong. Okay, so please be careful with that. Sayang, rugi. Macam tadi kan. Kalau you letak dekat sini 100, then salah lah jawapan dia. Sebenarnya jawapan dia macam ni. Okay, so saya jadikan dia macam asal balik lah. Okay, so jawapan dia yang akan 3 tadi nilai baru dia 100 rasa. yes, kita ganti nilai 3 ni jadi nilai 100. So nilai dia akan jadi 1157 instead of 1357. Ni jawapan dia. Okay. Alright. Kita tengok contoh nombor 2. Incrementing the value of the third element of array B. Okay, so integer B. So sini ada 4 juga, tak letak. Okay, tak apalah, saya letaklah 4 supaya tak keliru. B, data type dia adalah integer. Dia ada 4 elemen. Nama dia B, iaitu 11, 23, 35, 47. Lepas tu dia buat B elemen kedua, B elemen 2 plus plus. Okay, so rasa-rasa apa perubahan yang akan berlaku kat dalam ni? Dekat nombor 35 tu kan? Dekat mana? Nombor 35 tu dia berubah. Dia berubah jadi apa? Jadi Bang 35 se. jadi 35 kali 2. Jadi 35 kali 2? Salah. 35 tu dia jadi ni se. 35, 36, 37 sampai 47. No. Dia jadi 36 je. Okay, sebab apa? Dia kata dekat sini B2 kita plus plus. Plus plus tu maksud dia increment by 1. Plus tambah 1 je se. Plus plus tambah 1. Okay, kalau you ingat kan kita buat sebelum ni kan. Saya tunjuk dekat sini lah. Okay, kita buat B plus plus tu sebenarnya sama juga dengan B lama, B baru, which is sama dengan, bukan contohlah jauh ni. Okay, ini atau lah saya letak. Okay. B baru sama dengan B lama tambah 1. So ni sama kan? B plus plus ataupun B lama, B baru sama dengan B lama tambah 1. Ini nota saya yang pertama sekali ada. Alah, kita dah pakai dah ni. Untuk ni nampak tak? I plus plus increment ni. Memang okay, saya tunjuk lecture 1 ke? Oh bukan, lecture 2. Sekejap. Jangan salah yang tu sayang kalau salah benda-benda tu sebab benda-benda tu dia simple. Okay ni increment plus plus. Okay, plus plus sum. Kalau number sebelum 4, number seterusnya adalah 5. Kalau tolak, then tolak-tolak lah. So 4 dia akan jadi 3. Dia akan tolak 1 saja. Tambah 1, tolak 1. Okay, so for our case untuk case kita ni, dia akan jadi increment kan B2 plus plus, which is increment by 1. So output dia akan jadi plus 23, 35 ni akan tambah 1, jadi 36. So that is the answer. Okay, so that is the correct answer lah. Okay, katakan saya ubah sini jadi B3. So apa nilai baru sekarang? 11, 23, 35, 48. Yes, 48. akan jadi kalau B3 kalau B3 yang ni akan tetap 35 lah, ni akan jadi 48. Okay, so that is how it how you nak access ataupun nak assign value. Okay, saya tukar ni lagi jadi
Sekarang kita ada elemen berapa? 4. So saya nak access elemen keempat. So apa akan jadi? Jadi 48. Salah. Error sir. Dia jadi error. Kenapa error? Sebab lepas 4 tak ada apa. Sebab dia punya in tu mana ada sir. Kosong satu. Okey, sebab kita ada 4 elemen. Tapi kita start daripada 0, 1, 2, 3. Yang saya nak access ni yang keempat dah tak ada dah pun sebenarnya. So dia akan jadi error. So maksudnya dia jadi yang ni lah. Okay, the following example would be an error. Yang ni A2, waktu dia ada 0 dengan 1 je. Tapi kita nak access A2. So kita dah terlebih. Kita terlebih access. Right? Okay. Assigning each element of array C with the value that twice its index. So integer C 9. So ada 9 elemen, data type integer, nama dia C. And then integer I kita guna untuk loop. For I starting from 0 dan I lesser than 9, I plus plus. So I plus plus is for increment by 1. Okay, remember that. Plus plus tambah 1, minus minus tolak 1. So Ci equivalent to I multiplied with 2. So I yang pertama adalah 0. So kita cuba buat ya. Kita congaklah apa dia punya output. Okey. Yang pertama C 0. C 0 sama dengan C0 sama dengan 0 darab 2. Okey. Lepas tu 0 lagi kecil daripada 9, yes, dia akan increment jadi 1. Next one dia akan jadi C1. Sama dengan, ni saya copy je lah. Okey. Oh, dah banyak apa. C1 sama dengan 1 darab 2. Lepas tu 1 increment jadi 2. Lebih kurang lah. Ini dia kata dia nak darabkan 2 kan. With the value that is twice in index. Ini ada loop ni. Dekat sini ada for loop. Kita start daripada 0. So dia C0 sama dengan 0 darab 2. Increment 1, C1, 1 darab 2. 1 lebih kecil dari 9, yes, dia increment jadi 2. So sini jadi C2 pula. C2. Ya Allah. C2. So sama dengan 2 darab 2. Lepas tu 2 increment jadi 3. So jadi pula C3. So 0, 1, 2, sini jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so dia akan stop dekat sini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita ada 9 elemen kan. Soalan dia memang ada 9 elemen. Lagipun bila you dah sampai 8, you increment dia jadi 9. So 9 lebih kecil dari 9 dah tak satisfy. So dia akan stop lah. So dia akan stop dekat 8. So yang ni pun dia akan jadi ikut nombor dalam indeks lah. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So if you run this program, you akan dapat C0 sama dengan 2. Ni darab je lah kan. Sama dengan 2, 4, 2, 0, 2, 4, 9, aku darab 3. 6,
8, 10, 12, 14, 16. Okay. So you akan dapat, ini hilang lah, yang ni tak ada lah. Dia akan dapat C0, 0, C1, 2, C2, 4 macam tu untuk this program. Okay, so you tak perlu nak buat integer C, integer D, integer banyak-banyak kan, sebab you nak buat sampai ada 9 number ni. So instead of buat tu satu nak declare, pakai array, so you hanya pakai satu variable je. Tapi you boleh store sampai 9 number. Okay, so that is for this one lah. Assigning values. So dia akan ada nilai dekat dalam you punya array tadi. Okay. Assigning each element of array D with a value that is read from keyboard. Okay, ni pun sama jugalah. Integer D ada 5 elemen. Integer I declaration for loop ni. Okay, kita ada I 3 ni. Kita pakai I. Start kosong, habis sebelum 5. Sebab kosong, 1, 2, 3, 4. Kita ada 5 elemen lah. Scanf %D storekan dekat D1 pun boleh, tak ada masalah. So what happens? Samalah. So bila I0 untuk loop yang pertama, okay, bila I sama dengan kosong, I equivalent 0, dia scan of the first number dan dia akan storekan dekat dalam scan keyboard. Lepas tu dia akan storekan dekat dalam D. So bila I sama dengan 1, dia scan keyboard, dia akan store dekat dalam D1. Okay. So bila I2 dia store dalam D2, bila I3 dia store dalam D3, bila I4 dia akan store dalam D4. Okay, why it stops at 4? Sebab bila you incrementkan 4, dia akan jadi 5. So dia check dekat condition 5 lebih kecil dari 5, then dia akan stop lah. Then lagipun kita dah set nilai elemen dia is 5. We have variable D with 5 elements. So only 5 number will be stored lah. So bila loop yang pertama, apa yang you masukkan store kat D0. Loop kedua, apa yang you tekan dekat keyboard masuk kat D1 sampai you masuk dekat D4. Then dia akan stop lah. I++ tu apa sih? I++ ni increment. Okay. Kat sini. I++ adalah increment. Ada, kan saya dah tunjuk tadi kan? Saya this thing is very important lah, so saya buat ni balik lah. Okay, so ni ada. Okay, I++ ni adalah increment. So this is, bagi saya benda ni important. You have to know lah, kalau you tak tahu bahaya. Okay, plus ni lah. Kalau sum plus ni maksud dia tambah 1. Kalau nombor dia 4, katakan sum 4, bila sum plus dia akan jadi 5 lah. So I++ sama dengan increment. So sama dengan I tambah 1. Tambah 1. Kalau dia jadi error pula. Sebab dia ni kan, saya tak buanglah sama dengan tu. Okay, so saya letak kat sini. So I++ adalah increment, which is sama dengan I tambah 1.
Okay, so kalau I minus minus, adalah element. Okay, which is sama dengan I tolak okay, so ini adalah berkenaan dengan yang loop jadilah. Dalam loop memang kita akan pakai I++ ni. Okay, ataupun macam yang saya tunjuk tadi lah, mana kita tak ada dah. Ataupun sama dengan I equivalent to I plus 1. Kenapa boleh huruf besar? Okay, so yang ini dia akan jadi I sama dengan I minus 1. Okay, so ini sama. Dan ini same thing. Okay, so don't get confused with these things lah. Because rugi kalau you confuse dekat part ni sebab part ni sangat penting. Ya. Nota ni nanti saya attach dekat VLE ke dekat Teams saya? Nota mana? Ni yang saya tengah buat ni. Ini saya dah terconteng je. You nak ke? Tak apa, nanti saya share. Saya nak. Okay, nanti saya share. Thank you. Okay, tak apa. Nanti at the end of session nanti saya share dekat you all lah. Okay, ini dah begini. Okay. Alright. Move on. Slide. Okay, number 5. Ni dah. Okay, dah. The following example would be an error. Elements of an array must be assigned individually. Okay, so maksudnya macam ni. Integer E4. So the name of the array is E. Data type integer, ada 4 elemen. And then you buat E equivalent to 10, 20, 30, 40. So yang ni akan jadi error. Okay, what is the solution? You have to assign them individually using indexes. Okay, so nak assign, you kena buat E0 equivalent to 10, E1 equivalent to 20, E2 30, E3 40. So baru dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi okay, so baru dia jadi macam ni. You tak boleh assign dia macam ni dia akan jadi error. Okay, the solution is to assign them individually using indexes. Kena assign secara satu-satu lah. Tak boleh serentak macam ni, salah. Yang ni akan jadi error. Okay, yang itu untuk assign, yang ni untuk getting. Assigning variables and with the value of the first element of array A. So integer A saya letaklah sini, ni dah terang-terang lah, ada 4 kan. Okay, integer A 4 equivalent to 1, 3, 5, 7. Integer N, satu variable baru, N equivalent to A0. So berapakah nilai N? Macam soalan teka-teki pula. Yang betul. 1 sir. Yes, N akan jadi 1 sebab A0 elemen yang pertama adalah 1. Okay, so this is the answer. Printing the second element of array B, boleh. So ini pun ada 4, saya letaklah 4 elemen. Integer B4 equivalent to 10, 30, 50, 70. Nak print F percentage D sebab dia integer. Yang you nak kena print adalah B1 sebab second element. So first element 30, second element first element 10, second element 30. So bila you buat line ni, dia akan print number 30. Okay, kalau saya letak sini B4, dia akan print number berapa? Ada siapa-siapa?
Saya letak B4, dia akan print nombor berapa? Error sir. Error, yes, very good. Sebab kita ada elemen 0 sampai 3 sahaja. Okay. Assigning the first element of array C with the value of the second element. So, sama juga 4. Integer C4, 11, 23, 35, 47. So, C0 equivalent to C1. Okay, so berapa nilai baru dekat dalam ni sekarang? 11, 35, 47. Berapa? 11, 11. 11, 11, 35, 47. Sir. Salah. Sir, 1, Ha, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 5, 4, 7. Salah. Assigning the first element of array C with the value of second element, iaitu C0 samakan dengan C1. Oh, 23. 23 tu jadi 11 lah sir. 23 ni jadi 11. 11, 11, 35. Salah. 11 jadi 23 sir. Sebab dia kata 11 tu C0, betul sir? Ha, C23 tu C1. betul. Tapi dia kata C0. Okay, so maknanya 11 tu jadi 23 lah. 11 ni jadi 23. baru betul. 23, 23, 35, 47. Boleh faham tak? Ada siapa-siapa tak faham ke? Statement di sini, Faham. Faham sir, faham. C0 Baik. samakan dengan apa yang ada dekat dalam C1. So C0 11, C1 23. So kita tukar 11 ni dengan nombor 23. So dia jadi 23, 23, 35, 47. Printing all element of array D. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So saya letaklah 9 sini ya. Integer D9 element. Integer I kita kena declare. Kita guna ni untuk loop. Okay ni I ni. Kita kena declare. Kalau kita tak declare dia jadi error. So nak print dia for I starting from 0 and I should be lesser than 9. Walaupun kita ada 9 elemen, kita kena stop dekat number 8. Sebab apa? Sebab kita start dekat 0. So bila you kira 0 sampai 8 memang dia ada 9 elemen. And then I++. Print percentage D iaitu integer, nombor D I. I yang pertama 0. So 0 dia akan print 1. Dia increment dia jadi D2, D1. D1 adalah 4. Lepas tu dia loop D3, D4, D5 sampai D8. D8 dia increment, dia jadi 9, I jadi 9, compare dekat tengah-tengah ni, dia dah tak memenuhi syarat. 9 lebih kecil dari 9? No, dah tak betul. So dia stop lah. Okay, so Maknanya sir, daripada 0 sampai ke 8, semua tambah 1 lah sir. bukan tambah 1. Tambah 1 ni untuk loop, untuk ini ni. Tambah 1 tu Untuk yang plus-plus untuk 0 jadi 1 jadi 2. Okey, sekarang saya tunjuk Dia kata okey, I Dekat elemen sir. Bukan dekat value. dia dekat elemen. Yes, dia punya elemen lah sebab I tu dia bukan, dia sebenarnya sini. I ni kita gunakan untuk loop. Dia kata sini I start from 0. So sekarang ni saya letak dekat sini lah I. Okay. So nilai pertama dia macam mana? Nilai pertama dia akan start daripada 0. Nilai I nombor first sekali adalah 0. Betul tak? I sama dengan 0. Adakah 0 lebih kecil dari 9? Betul atau tak betul? Betul. Betul. So bila betul, 0 ni okey lah. Then dia increment. I++, 0++, which is equivalent to 0 plus 1. So next one dia akan jadi 1. Adakah 1 lebih kecil dari 9? Kecil. So dia tambah 1 lagi. Increment dia jadi 2.
Lepas tu dia increment 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila sampai 8, dia test dekat sini. Adakah 8, dia increment dulu jadi 9, dia test. Adakah 9 lebih kecil dari 9? Tak. Sama Bila dengan. tak, then dia akan stop lah. Sebab tu dia stop sampai 8 sahaja. Okay, sebab kita start kosong, dia akan habis dekat 8. Kenapa? Sebab kita ada 9 elemen. Nampak tak? Dekat sini ada 9, so kita stop dekat 9. Sebab kita start dari kosong. Kalau kita start dari 1, then kita kena stop dekat 9. So, ini, sekejap. Ini untuk sini. Okay, kalau saya nak pakai yang sebelah ni, saya kena tukar ni. Apa yang saya kena tukar? Supaya saya boleh jadi macam ni. I sama dengan 1. Yes, I sama dengan 1. Yang ini? Kena tukar tak? Sama dengan 9 Dia lebih kecil atau sama dengan 10? Sama dengan atau lebih kecil sama dengan atau lebih kecil. Ataupun tak nak panjang-panjang, dia jadi 10. Betul lah tu. Kan, you cakap tadi kan, lebih kecil dari 10. So dia akan kira macam ni. Ini untuk loop, untuk you faham apa benda sebenarnya dekat ni. 4i sama dengan 0, i lebih kecil dari 9, i plus plus ni. Okay, but normally kita start daripada 0 lah. Tapi boleh je kita nak start daripada 1. But untuk array, kita mesti start daripada 0. Kenapa? Why we need to start from 0? Because dalam array, kita tahu elemen dia starts from 0. Nampak? Okay. Saya tunjuk lagi. Ni. Index dia ni, nombor elemen dia yang pertama, dia tak start scores 1. Dia start daripada scores 0. So, kita start daripada 0 supaya kita tak keliru. That is, ini kita sebenarnya dia jadi combination of loop dengan array lah. Tapi memang biasa kalau kita pakai array ni, kita mesti pakai loop. Sebab kita nak scan banyak-banyak kali kan. So buat apa kita nak tulis setiap line scan F nombor pertama, scan F number 2, scan F number 3. Penat lah kita nak tulis panjang-panjang. So instead of tulis tu, kita pakai loop. So bila kita pakai loop, dia jadi simple lah. Ini tadi ni Okay. Okay, let's say sini saya ubah dekat sini ada 5 elemen sahajalah. Okay. So ada 1, 4, 3, 6, 7. 5 lah kan? 5 elemen. So bila saya nak buat loop ni, saya kena stop sini kat berapa? Berapa? 5 rasa. 5 lah. Jangan 4. 4 nanti you dapat 4 elemen je. Sebab apa? Sebab you start pada 0. 0, 1, 2, 3, 4. So dia akan sampai sini. So ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5. So tu cara you nak setkan berapa nilai dia nak stop. Sampai nombor berapa. Okey ke? Boleh faham ke tak? Dia macam keliru sikit tapi boleh ke? Dia memang sebab loop ni, dia benda-benda ni, okey, ini I sama dengan 1 ni, nama dia adalah yang I sama dengan 1. Tulis sini. I sama dengan 1 ni adalah ini dikenali sebagai initialization. Ini ada ni topik sebelum ni, topik loop. Yang tengah-tengah ni, I lebih kecil daripada I lebih tak nak dia jadi huruf kecil ni, saya pelik lah. Okay, I lebih kecil daripada 10 ni, ini adalah condition, iaitu to stop when to stop.
Okay. And then I++ tu adalah increment lah. Inilah I++ tu adalah yang I++ ni sama dengan ni lah. Sama dengan ni. Okay. So you refer lah kat situ nanti. Okay. So inilah benda dia yang dekat dalam loop ni. I sama dengan 1. Ini adalah initialization. Kita start kosong lah. Tak naklah 1 lah. Saya ambil yang ini I sama dengan kosong. Initialization maksudnya nilai I yang pertama, nilai loop yang pertama, kosong. I sama dengan 10 ni condition, sampai bila kita nak dia stop. Bila kita nak loop tu stop berhenti. Sebab kalau benda ni tak ada, okay, let's say you letak macam ni. I sama dengan 1 and then I++, ataupun I sama dengan kosong. Apa saya suka pakai kat sini. Okay, katakan you buang ni. I sama dengan kosong dengan I++, you tahu apa akan jadi? Dia akan sampai infinity sebab you tak suruh dia stop. Dia akan loop sampai banyak kali. Sampai dia tak boleh nak stop lah. Okay, macam ni kan, kalau you delete ni kan, dia tak ada condition. So, compiler defcc baca, okay, dia kata loop ni akan start daripada kosong dan loop ni dia akan tambah je 1. So 0, 1, 2, 3 sampai infinity dia akan kira. So yang itu kita tak nak lah kalau kita buat program. We design our program, kita tak nak lah dia tak berhenti loop. So kita kena letak condition dekat tengah-tengah ni supaya dia berhenti. So itulah bendanya yang ada dekat dalam ni. Saya Okay, so that is the things which are listed down dekat dalam loop ni lah. Macam ni kita pakai for. Example ni kita pakai for loop. Ada kan sebelum ni kita tengok kita ada pakai while, kita ada do while. Sama je. Dia pakai tiga-tiga benda ni. Cuma kedudukan dia berbeza. Untuk while yang ini dekat mana, yang ni dekat mana, yang ni dekat mana. Do while pun sama. Okay. But actually untuk penggunaan loop ni depends on the question. Sometimes bila kita design program, we cannot use for loop. Kita terpaksa pakai while. Depends kepada question lah. Ataupun memang soalan cakap please use for loop. Then you pakailah for loop. Kalau dia suruh pakai do while, then you kena pakai do while. You tak boleh pakai loop lain. Nanti tak adalah markah. Kuranglah markah kat situ. Okay. So, regarding looping ni, ini subjek, topik minggu lepas ni. Tapi itulah, to make sure you are okay with it, you boleh refer balik lah pada nota saya, boleh refer balik, you can refer back to my mana ya, okay, dekat video saya rasa lecture 12 kot berkenaan dengan loop ke lecture result, yes, ni kan. Ini pakai while. Okay, ini nampak? This is the, ini dia punya initialization. I sama dengan 20. I mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Ini dia punya condition. Bila nak stop, bila nak start. Yang ini I negatif-negatif, I tolak-tolak adalah dia punya updating. Okay, dia punya increment atau decrement. So if you have kalau you rasa macam you tak faham, you boleh tengok balik video ni, cuba balik buat exercises yang ada untuk you get familiarized berkenaan dengan loop ni lah. Okay, saya takut nanti sebab kita dah masuk topik array tapi takut you masih tersangkut dekat loop ke apa ke, so please refer back lah. Yes sir. Okay. Alright, move on. Arrays and function. Okay, so passing an element of array to a function can be in two forms. So topik ni kita belum masuk lagi ni, topik function ni. Function ni adalah next topik, topik yang bagi most of the student rasa topik paling berat dalam programming lah. Next topik yang kita akan masuk ni, function ni. Okay, tak apa. So benda ni memang kalau you tengok pun you tak faham lah. Dia caranya to pass by value, kita pass macam ni. To pass by reference, kita pass menggunakan scanf. Okay, nak pass value guna printf. Nak pass reference menggunakan scanf. Itu je lah cara dia.
Tak apalah, ni nanti once kita dah masuk function, bila kita ada menggunakan nak pass value ni, then we will refer back to these notes lah. Okay. And then passing the whole array to a function can be done by using pass by reference, which is this one. Okay. It is actually passes the address of the first element. Example, void increase integer x, x3. So ni. Okay, so nilai-nilai yang ini dia akan panggil dekat dalam ni. Ini function lah. Ini increase ni dia panggil dekat sini. Increase and A0. So ini cara you nak passkan dia. Okay, tapi don't worry, confirm you tak faham dia. Nanti kita dah masuk function, kalau perlu dan kita akan tengok balik dua slide ni. Okay. Alright, then we move on to exercise lah. Okay, so I want you to try this one, but instead of tengok situ, buat dekat mana array. Okay, ini ke dia, number of element. Yes, okay. So cuba dulu buat yang ni. Alright, 5 minit, lepas tu kita bincang dia punya ni. Kita bincang dia punya apa
Hmm.
Okay guys, siap dah ke? Dah sir. Ya kan? Dah sih. Okey, line 1 sampai line 3 ni standard. Lepas tu sini saya buat define of number element. Okay, so kita jarang pakai ni, define ni. So what happens here is basically saya buat definition, saya bagi nilai dekat number of element ni sebagai 5. Okay, and then saya declare array dan variable dia lah, iaitu dalam data type integer, nama dia grades, then number of element adalah 5 ni tadi. Okay, integer I, declare variable, for loop. Okay, yang dalam ni. Okay, so for I equivalent to 0, maksudnya dia start dekat kosong until I lesser than number of element, iaitu I lebih kecil dari 5, and I plus plus, so for loop to enter grade. Okay, so ini dia punya initialization, ini adalah dia punya condition, ini dia punya increment. So printf enter a grade dan dia akan scan forwardkan kepada grade I. So grade I yang pertama adalah 0. Lepas tu dia loop 0 lebih kecil dari 5, yes, dia increment jadi 1. Masuk grade yang kedua, dia scan, dia forwardkan kepada grade 1 pula. 1 lebih kecil dari 5, yes, dia increment jadi 2. Scan yang ketiga, enter yang ketiga, scan, masuk dekat grade 2, lepas tu masuk dekat grade 3, lepas tu masuk dekat grade 4, then dia akan stop sebab 4 increment jadi 5. Bila I 5 lebih kecil of number of elements, iaitu 5 lebih kecil dari 5 dah tak betul, so dia akan stop lah. Alright, and then ada second loop dekat sini, sama juga, I starts from 0, I lesser than number of elements, and I plus plus. Print grade percentage D is percentage D, iaitu percentage D yang pertama adalah I, percentage D yang kedua adalah grades I. So dia akan jadi grade kosong adalah berapa yang you masukkan, dia loop grade 1 berapa yang you masukkan, sampai grade 4 berapa nombor yang you masukkan, sampai 4 dia increment jadi 5, so dia dah tak satisfy condition ni, dia stop. Okay, so bila saya run, dia akan keluar something like this lah. Enter a grade, so saya masuk 80. Enter a grade lagi 78. Enter a grade 100. Enter a grade 65. Enter a grade 39. Lepas tu ini menggunakan first loop tadi, enter a grade ni. Okay, once saya dah enter 5 kali, dia akan stop, dia akan buat loop yang kedua. So dia akan print lah. Grade 0 is 80, grade 1 is 78, grade 2 is 100, grade 3 is 65, and grade 4 is 39. Okay, so dia akan bacalah. Grade ni adalah dia punya array. Number of element dia ada 5, so dia akan jadi 5 lah. Dia akan ulang 5 kali. Then, bila kita nak access nilai ataupun nak baca nilai ataupun nak assign nilai baru, dia akan start daripada index 0 lah. Grade 0, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kita tak akan start daripada grade 1 sebab untuk elemen memang dia access daripada number kosong. Okay, saya nak ubah, katakan instead of 5 saya nak jadi 2 je. So saya tukar dekat define ni jadi 2. And then saya run, so dia akan keluar 2 kali. That's it. Okay, nak tambah jadi kalau yang 4 tu I sama dengan kosong kan sir? Ni yang array tu kan? Ini loop. Dia di loop. Ini loop. Array tu sebenarnya ni, ini bendanya array yang ni. Lepas tu ini yang ada index ni, ni array sebab kita nak masukkan mengikut nombor array dia. Tapi nombor array ni kita gunakan berdasarkan daripada loop. Okey, dia macam ni. Contoh satu lagi. Ini contoh untuk memudahkan sebenarnya. Tapi okey, saya tunjuk dekat you satu lagi Okay, saya tunjuk kalau kita tak guna loop. Okay, ni saya delete lah. Pening tengok nanti.
delete, saya tak nak pakai. Ini pun delete, saya tak nak pakai loop. Okey, saya tengok tunjuk perbezaan bila pakai loop dengan tak pakai loop. Apa kita kena pakai loop? Okey. Awak naik. Okey. Okay, so scanf, enter grade, masuk dekat grade kosong. Okay, so ini dah ada lah. Sekejap, define element 10 tak nak dah 10, saya letak 5 dah banyak sangat dah pula. Okay, kalau saya tak pakai loop, saya kena ulang-ulang macam ni. Macam tu. Ni akan masuk 1, ni akan masuk 2, ni akan masuk 3, ni akan masuk 4. Okay, so printf ni pun sama. Okay. So, ni akan jadi grade kosong, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Okay. Save as, saya letak sini additional lah, desktop, si source file. Okay, saya cuba dulu tengok ada error tak. Okay, ada mana okay. Ni tak lah, kita dah tak pakai loop kan. Ni memang kita pakai memang normally untuk loop. Okey, tak ada problem. Run, enter grade 100, 90, 80, 70, 60. Okey, nama. Percentage D. Enter a grade. Dia jadi rumit rasa kalau tak pakai loop Dia macam ni lah. Banyak, dia jadi banyak. Okey. Try balik 100, 90, 80, 70, 60. So grade 1 is bukan grade 1 lah, sepatutnya grade 0 lah. Dia start dari 0 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so sekarang ni program ni grade 0 is 100, grade 1 is 90. Okey, ini program yang saya baru buat tadi ni tanpa gunakan loop. Okey, yang ini yang guna loop tadi. Saya masuk nombor lain lah 1, 2, 3, 4, 5. Alah, ni tadi saya dah tukar 10 tadi ni. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia tengok output dia sama je. Ni yang salah. Okey, sama tak? Enter a grade. Cuma ini nombor dia lain-lain lah. Okey, grade 0 is 1, grade 1 is 2. Ni grade 0 is 100, nombor yang saya masukkan ni. So they are the same thing, output yang sama. Tetapi apa yang membezakan dia berdua adalah cara you buat dia punya program. Okey, yang ini ataupun yang ini. Okay, so yang ni tak pakai loop. So you kena ulang banyak kali. Ulang, scan, ulang print, ulang scan, ulang print. Yang ni pun sama, nak print ni pun ulang sampai 4 sampai 5 kali. Yang tadi tu, scan dengan print ni you pakai sekali je. Tapi kita boleh set dekat loop supaya dia nak ulang berapa kali. So dekat sini saya set 5. So dia start pada kosong, dia akan habis dekat 4. So dia akan ulang 5 kali lah. Ni pun sama juga yang ni. Ni pun sama ni, nampak? Sebab saya pakai loop. So dia akan ulang-ulang banyak kali. Okey. You kata alah lebih kurang je macam lebih kurang je kan, jumlah je kan. Okey, tak apa. Itu kalau nilai dia 5. Kalau saya letak sini 20. Okey, so bila saya run, dia akan tanya 20 kali tau. Allah. Saya lupa nak kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Allah, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. So dia akan print balik. Grade yang kita enter tu 1 sampai 20. Okay. So saya boleh loop 20 kali, tapi saya punya program still panjang ni. Okay, kalau yang dekat sini macam mana? Saya kena tambah kan? Betul tak? Kena tambah sampai 20 rasa. Yes, so saya kena tambah lah lagi. Dekat bawah ni tambah. Sampailah nombor berapa yang you nak. 5, 6, 7, 8, 9. Sampailah, tambah lagi lah sampai 20. Ini baru yang atas. Yang bawah ni belum lagi. Kena tambah juga ke? Tambah lagi. Ini baru sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak cukup lagi, baru 9. Kena tambah lagi 11 untuk atas, 11 untuk bawah. So berapa panjang you punya coding tu akan jadi. Sebab tu kita pakai loop. You nak buat 1000 pun boleh. Masukkan 1000. So dia akan tanya you 1000 kali lah. Memang bosan lah nak isi. Kan. Saya masuk je lah nombor 1, senang nak tekan. Kita tengok dah berapa banyak saya masuk. Tujuh je. So instead of saya nak tulis banyak kali ulang-ulang, kita pakai loop. You letak 1000, dia akan ulang 1000 kali. So bila letak macam ni, nanti dekat dalam ni dia jadi 1000 lah. Nombor elemen tu 1000. So I akan start daripada kosong. I sepatutnya kecil daripada 1000 dan I akan increment by 1 dengan tambah 1. So dia kira lah kosong tambah 1, 1. 1 lebih kecil dari 1000, yes. Dia increment 2. Sampai 999, dia check increment tambah 1 jadi 1000. 1000 lebih kecil dari 1000, no. So dia stop lah. So that is the reason why we use loop ni. So untuk to make you punya program tu jadi simple. Okay, so to simplify your program, instead of you buat panjang-panjang macam ni kan. Ini baru buat sampai 10, baru ada 10 elemen ni. So memudahkan lah sebenarnya. Sebab tu kita tak pakai, boleh je nak pakai kalau you rajin, boleh lah nak buat ni kan. Tapi kalau sampai 20, 30 boleh lagi lah. Kalau dah lebih, dah 100, 200, dan kita akan jadi bosan lah nak nulis benda yang sama. Alright. Okay, so saya close lah yang ni. Okay, so this is your first pengenalan kepada array punya example lah. Alright, so kalau dalam nota pun, kalau tengok, sekejap lah, banyak sangat ni saya delete apa-apa yang. Okay. Dalam nota pun, saya masukkan nombor yang berapa? 85, 90, 78, 75, 92. So dia akan print baliklah nombor tu. Okay. Okay, so yang ini pula nanti nombor elemen dia kita masuk dekat kita. Kita yang letak berapa, sampai bila kita nak dia stop. So nanti yang ni kita continue next week lah. Okay, so ada lagi 1, 2, 3, ada lagi 4 exercises kita akan buat next week untuk array ni. Tak boleh buat semua sekali, nanti you tak faham. Sebab jadi terlampau laju. Saya tunjuk dulu exercise 1 ni untuk you try buat. Cuba fahamkan lah. You cuba try to understand, okay, what is the function of each line. So sebab tu saya sangat suggestkan you all untuk tulis benda dekat belakang ni. Okay. Sebab benda dekat belakang ni, biasanya komen-komen ni kita letak apa benda, apa yang kita nak bagi penerangan lah. Ni untuk apa, macam ni kan. Define a variable number of element dia. So saya masukkan 5. Ini untuk declare array ataupun iaitu variable lah. Array tu grade ni. Number of element dia akan ambil nombor dekat atas ni. Ini declare variable untuk loop. Sebab dekat loop memang kita akan pakai variable huruf I ni. Jarang pakai huruf lain. Memang kita pakai I. And then bila kita loop ni, macam mana benda ni? How does this function? Dia akan ulang berapa kali? Depends pada number kat tengah-tengah ni. Iaitu 5 tadi. You ubah berapa, dia akan ikutlah dekat sini. Okay, so ni for loop to enter grade. Yang ni pula for loop untuk display. For loop di display, to display, sorry.
Ni display grade entered by element, so dia akan display berdasarkan kepada elemen lah, elemen kosong, elemen 1, elemen 2. Ini untuk clear lah, untuk clearkan and then ini untuk program N. So that's why benda ni saya ulang-ulang cakap, benda tulisan biru komen ni please make it as a habit lah. Bila you buat program, you letak setiap line tu, you letak so that you know apa yang berlaku dekat line-line tu. Okay, so for you to end our class today, that this week, saya nak you tengok balik ni, look back to this exercise 1, cuba fahamkan, okay, yang ini untuk apa. Better macam mana tau, bila you buat ni, you try ubah benda-benda dekat dalam ni, tengok apa akan jadi. Ubah number of element, apa akan jadi. Macam tu. So that you boleh senang lagi you nak faham what is array is all about dan macam mana nak menggunakan loop ni. Okay, so I think that's it for today. Untuk array nanti kita sambung. Okay, kalau you rasa macam rajin-rajin sikit, nak try buat exercise 2, 3, 4 ni, nak buat boleh buat, tapi saya akan discuss next class lah on Monday. Kita akan discuss pasal example exercises ni. Okay, and then kita kena go through line by line lah. Saya kena make sure that you understand nantilah. Alright, so that is for the notes. And then ini saya punya lecture. Nanti video ni pun saya akan share. Apa saya nak buka tadi ya? Oh ni ha. Okay. Regarding you punya pop quiz ni, itu hari you dah try check, boleh checkkan jawapan dia. Saya dah enablekan hari tu ke saya belum enablekan? Boleh ke guys? Ke tak boleh? Tak check lagi sir. Saya rasa saya dah setkan, bila you tengok balik attempt you, dia letak apa jawapan yang betul. Yang mana salah tu dia letak jawapan yang betul. Kalau tak silap saya, kalau tak ada beritahu saya, nanti saya try tengok balik. Okay. And then for the rest of the week ni, saya nak minta you try jawab soalan pop quiz 2 ni. Ini pun sama. This is only a pop quiz. Okay, percubaan saja, bukan markah yang betul. So saya open starting from tonight, hari ni pukul 8 malam sampai hari Ahad sebelum pukul 11.59, sampai sebelum pukul 12 pagi Isnin lah. So hari ni pukul 8 malam ni sampai Ahad pukul 12 malam. Means that 12 malam, 12 pagi Isnin lah. So you ada lebih kurang lebih kurang 3 hari lah nak jawab. So please spend about 1 hour untuk try jawab soalan pop quiz 2 ni. Okay, so that is what you have to do for this week lah untuk pop quiz 2 Pop quiz 1 ni dah tak perlu buat dah, tapi you nak tengok balik jawapan you boleh lah. So pop quiz 2 ni dia punya password adalah 1, 2, 3, 4. Okay. Alright, so I think that's it from me. Saya ambil attendance dulu. Fundamental of programming. Student attendance. Alhamdulillah. Okay, so please scan your attendance. Sorry sir, saya tak boleh nak scan sebab saya pakai handphone. Tak apa, tak boleh scan, tunggu sekejap. Nama saya Nur Muhammad Alif. Sekejap Tak boleh lah, saya tengok balik. Dia bagi tahu finish submit hari Isnin tu je. Oh ya ke? Sekejap nanti saya check balik. Okay, siapa tadi yang tak ada? Nur Muhammad Alif.
Nur Muhammad Alif. Okay. Anyone else? Muhammad Nur Najmi, sir. Muhammad Nur Najmi. Lagi? Wan Ikwan Daniel. Okay. Syah Irfan ada tak ada? Syakir? Oh, Syakir. Oh, dah boleh. Okay. Syah Irfan. Hazim ada Hazim? Tak ada Berapa sir password tadi sir? 1, 2, 3, 4. Tak, you tak start pukul 8 malam ni baru boleh jawab. Nanti saya share password dalam WhatsApp lah sir. Bisa lupa tu sir. Fitri Hakim ada? Ahmad Hakim Al-Hazim tak ada? Okay, alright. Nanti saya remind dekat dalam ni dan saya share ni benda yang saya buat ni tadi ni. Okay. Okay sir, thank you. Alright guys, nanti please refer back to these exercises dengan video nanti saya upload lah. Right, thank you guys. Assalamualaikum and good afternoon. Thank you sir. Alright. Thank you sir. Sama.